Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di kawan market cap dan juga sedikit tenaga analisis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So market Bitcoin banyak untuk minggu ni amat boring sebenarnya. Tak ada sebarang pergerakan lepas kita hit 28k. Apa itulah major resistance. Dan macam juga diterangkan dah dalam 2-3 review sebelum ni, diterangkan Zul hanya tunggu RSI saja untuk movement. So apa kita akan tengokkan chart untuk hari ni dan apa yang berlaku, dan ada sedikit aku kata penerangan untuk di Bitcoin sebab ada di ruangan komen kan, ada yang tanya betul pasal untuk another drop ke 25k. So nanti tu akan tunjukkan kenapa expectation itu boleh berlaku sebelum kita next pump kita. So let's go, kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So ini adalah coin market cap. So currently total market cap macam biasa masih lagi berada above 1 trillion. So above 1 trillion good untuk Bitcoin maknanya 1.1 trillion. Kemudian volume sikit aja 30 billion. Kemudian BTC di mana still lagi ada 46.4. So insyaAllah sekejap lagi kita akan tengok sikit Bitcoin dominant, adakah masa untuk altcoin atau tidak, ataupun masih lagi masa untuk di Bitcoin. So let's go harga untuk performance semalam, total market increase banyak 1.72% dengan volume drop 7%, BTC dominant sikit increase 0.09. So dalam tempoh 24 hours harga semasa untuk Bitcoin ada altcoin, Bitcoin berada di 20 pagi ni Bitcoin berada di 28.046 iaitu increase banyak 2.16%. Dengan weekly drop 0.49%. So Ethereum ini untuk dalam satu minggu ni daripada Isnin sampai hari Ahad, kita tengok tak ada sebarang movement yang drastik. So hanya aku kata daripada minggu lepas dengan minggu satu lagi dengan minggu lepas, kita hanya drop banyak 0.5% saja. So movement kita hit dalam paling tinggi hampir 29k, 28.7. Kemudian pagi ni pagi ni kita berada 28k. So mini kita tengok dalam movement untuk weekly tak banyak pun bergerakan, hanya drop 0.5%. So untuk Ethereum 1.7, paling tinggi tengok untuk minggu lepas adalah 1.8. So dalam untuk hari ni 2.34, weekly drop 1.80%. So dengan positif Bitcoin, jagakan inti altcoin juga agak sedikit positif. Tengok berapa banyak yang positif untuk altcoin. Ethereum, SRP 1.15, Cardano 1.3, Matic 3.7. So Matic yang tu nak tengok buy untuk mungkin dalam masa dekat ni, Matic sebab apa dah almost dia punya daily tu dah nampak RSI tu cantik untuk buy. Kita akan tunjukkan. Kemudian let's go, kita pergi ke chart terus untuk ke Bitcoin. Sebab apa tu nak explanation untuk Bitcoin, sebab apa Bitcoin tak ada sebarang movement yang menarik. Dan du tengok pergerakan ni amat boring ni kawasan ni. Macam kan kita dah breakout 26k dan kita ada range antara 26 ke 32k. So 26 ni kita akan tengok kan. So current adakah tu akan buy kawasan ni, tu tak akan buy. Sebab apa kita berada di resistance. Sama ada kita break, kita akan retest ke bawah sebelum ada pump, ataupun kita break dan retest untuk sebelum ada pump. So itu yang aku kata movement yang tu senang nantikan di Bitcoin. Dan aku kata indikator yang paling penting adalah di RSI. So di daily RSI currently kita tengok stock RSI dah pun on the way nak turun ke bawah ni. So tengok kan RSI masih above 50. So mean tak ada sebarang pembelian yang cantik untuk kawasan ni. Even untuk DCA untuk long term, sekiranya anda ada buy di kawasan ni, so ni position itu ada possible dia akan sedikit aku kata sideways. Dan sekiranya ada drop tu barulah aku kata opportunity untuk buy banyak. So ni tu jangkakan untuk kita akan drop at least ada shake up untuk aku kata drop ke bawah, iaitu dalam kawasan 25k, iaitu point ni 1 dan 2. So kenapa tu ini berlaku? So jagakan untuk current time adalah sentiment amat bullish. So ni kita jangkakan ramai yang menjangkakan akan price naik, dan memang tu jangkakan untuk price akan naik at least 32. Sama ada price tu akan naik dulu ke kawasan 32, retest sebelum ada movement ke atas, ataupun kita akan dapat opportunity yang ditunggu adalah price drop ke kawasan umur 25.1 sebelum kita melakukan balik kenaikan. So dropping ini kenapa juga kan? Di ruangan komen semalam ada yang tanyakan untuk Zul, Zul boleh explain further pasal statement Zul kat minit 16 Zul dah tengok kan itu, iaitu mengenai Zul cakapkan price drop ke kawasan ini dan mengenai dia akan liquidkan leverage long. So kenapa leverage long? So dia akan currently sentiment dalam market adalah bullish untuk price more naik ke atas. So sekiranya ramai yang masuk kata position buy long ke sini, meaning stop loss dia normally dia akan berada below yang ni, iaitu 26.7 ataupun sedikit lower dalam kawasan maksimum dalam 25.1. So meaning dropping ini akan aku kata liquidkan aku kata long, kemudian
expected akan ramai yang masuk short pula, dia akan liquid short, dan short itu akan expected akan menyebabkan price as boleh pergi ke 30. Ingat, kita ada range antara 26 dan 32. So another drop ke kawasan 25 normal untuk sedikit wait sebelum berlaku kenaikan. So apapun, buy ataupun tidak dekat sini, buy ataupun tidak dekat kawasan ni adalah bergantung kepada kedudukan stok RSI dan RSI. So nak stok RSI mestilah berada di oversold. So tak kira lah price jatuh berapa, tapi kalau jatuh 25.6, 25.1 ataupun 26, stok RSI mestilah berada oversold. RSI mestilah at least berada above 50 atau yang paling cantik berada di oversold juga. So meaning itu adalah kawasan good untuk DCA, untuk Bitcoin. Bukan saja di Bitcoin, maknanya untuk di altcoin juga. So itulah untuk Bitcoin kan. Kalau siapa tengok analisis tu dalam minggu 2-3 hari ni memang sama saja, kan, memang tak ada pergerakan drastik untuk Bitcoin. Kita hanya wait and see. So wait and see ni dah kata dalam seminggu dah kita wait and see. So another week, minggu hari ni, ni hari Isnin. So kita tengok minggu ni macam mana. Kata hampir end of the month untuk bulan ni. So tu jangkakan takkan ada sebarang movement yang drastik. Kita akan hanya pergerakan sideways kawasan ni. So sebelum kita ada movement, kita akan tengokkan untuk pergerakan RSI. So let's go tengok di matik. Sebelum di matik tu nak tengok dulu untuk Bitcoin dominant. So Bitcoin dominant kita akan pergi Bitcoin dominant yang ni 47%. So Bitcoin dominant currently sudah break kita punya falling channel ni. So mending break channel ni sampai mana tu jangkakan. Untuk break channel ni adalah kita jangkakan untuk last low, last high Bitcoin break. Ambil salah. Okay, yang ni point breakout ni price akan menuju ke kawasan almost 56%. So meaning ini adalah still lagi untuk pergerakan ataupun masa yang terbaik adalah untuk Bitcoin. Bitcoin akan drive price through. So meaning dengan kenaikan Bitcoin ke 56%. So meaning jangkakan insyaAllah tahun ni maknanya kita akan opportunity untuk dapat seperti mana circle sebelum ni, iaitu kita akan ada opportunity untuk Bitcoin sampai ke major resistance dalam 48 ke 50, iaitu pergerakan yang Zul nakkan, iaitu pergerakan dia akan pergikan Zul punya long term yang movement, iaitu ni pergerakan ke box resistance, kemudian rejection. Dan rejection daripada box ini adalah masa untuk buy sekuarter sehabis mungkin, untuk sebelum kita breakout kita punya bullish trend line untuk dia buat bulan tahun 2025. So nak clear kat sini, dia boleh tunjukkan circle yang lepas, iaitu contoh circle yang ni. So tengok macam mana price daripada yang ni naik sampai box resistance, kemudian buat satu trend line bullish dan dropping pada ini adalah masa untuk buy. So tak boleh fikir pada value, collect sebanyak aset sebelum dia breakout trend line ni untuk buat buran. So itu yang tu nak tengok kan. Sama juga circle sebelum 2017 pun ada juga. Kita tengok yang lagi circle tahun 2016 ataupun 2014, buran masa tahun 2013 sama juga. Cuma kat sini kita dapat lambat tahun ketiga bearish market, barulah kita akan dapat untuk sebelum ni. Ini adalah tahun ini kita dapat buran tahun 2023, 13, 14 bottom, 15 kita dapat kata box resistance, 16 kita dapat kata buran. Untuk tahun 2017 kita dapat awal sikit, iaitu tahun ni kita awal, tahun kedua, iaitu tahun pertama kita dapat kata bottom. Tahun pertama kita dapat bottom, tahun kedua kita dapat kata resistance, kemudian kita akan drop untuk tahun ketiga tu mesti kita buy heavily mungkin, dapat aset sebanyak boleh sebelum kita buran. Sama juga tahun ni kita jangkakan kita dapat dengan data yang ada ni ada opportunity untuk Bitcoin sampai ke kawasan almost 46-50k. Kita berlaku rejection tu akan buat satu trend line bullish, dan trend line bullish itu akan menjadi indicator kita breakout saja. Ini kita akan start buran tahun 2025. So ni taklah kita akan cuba buy sebanyak boleh kawasan ni, sampai kawasan ni siapa nak ambil profit boleh ambil profit sikit, kemudian drop saja kawasan ni. Ini adalah opportunity untuk last opportunity untuk buy sebelum breakout untuk buran. So itu yang tu nak tengokkan untuk Bitcoin untuk movement long term. So main untuk currently dah boleh ZCA, untuk monthly boleh ZCA, cuma tu nak cari position, tu nak quarter training tu punya position buy tu adalah di kawasan yang good yang macam mana tu juga kan. Untuk di Bitcoin at least tu nak tunggu, tak kisahlah price berapa pun. Kalau price naik 32 kemudian drop 28, make sure masa 28 tu adalah RSI berada oversold dan stok RSI juga berada oversold. RSI berada oversold, stok RSI berada oversold, meaning green light untuk letak position buy untuk a long term.
So itu yang tuan nantikan di Bitcoin. So apapun sebelum itu berlaku, currently Bitcoin sedang buat pergerakan yang boring lah. So sebarang drop ke 25 itu kita check out adalah good untuk kita masuk position. So let's go, kita pergi ke Matic. So Matic ni adalah antara altcoin yang banyak-banyak tengok Matic saja yang close untuk buat position untuk bulan ini. Itu Matic sebab apa? Tu nampak iaitu pertama kali tengok di daily Stok RSI berada hampir dah pun berada di masuk di kawasan oversold, dan RSI yes below, tapi RSI ni kena tengokkan, nak tengok satu ni, RSI almost berada dalam kuning ni dalam kawasan 35. So sekiranya RSI berada dalam 35 dan stok RSI berada oversold, ini signal untuk zone buy untuk di Matic macam tu kan. Di Matic whatever close dalam box ini adalah great buy untuk long term, untuk expected price akan drive more ke atas. So tu jangkakan Matic adalah good position untuk buy kali, antara altcoin yang good buy untuk ada signal untuk buy sebelum Bitcoin. Yang nanti kawan-kawan kita tengok kat insyaAllah jangkakan Matic possible boleh dapat juga Matic Phantom tu kita tengok kan. So Matic good untuk buy. Zul akan maklumkan sekiranya pembelian. So Zul sedang monitor Matic ni. Zul akan tunggu sikit lagi stok RSI drop lagi below dan RSI bawah ni, insyaAllah Zul akan buy di kawasan ni untuk dapatkan aset Matic. Sebab apa Matic Zul still lagi target untuk dapatkan 1000 coin. Kemudian Phantom pun nampak lebih kurang sama, dia nak drop lagi. So boleh Phantom ni juga akan mana-mana drop dalam kawasan bot ni pun Zul akan grab buy juga. So itulah untuk Phantom top 3 Zul. Kemudian let's go, kita pergi ke ruangan komen. Salah satu terbaik tolong tengokkan Solana. So Solana apa yang berlaku dekat Solana, kita akan tengok dekat Solana. So Solana currently Solana okey, ini tender. So Solana kali juga akan price belum lagi breakout kita punya major box ini downtrend, tapi apapun ini adalah position good untuk buy. So untuk di altcoin, kita nampak macam mana altcoin nampaknya RSI dah pun nak buat pergerakan uptrend, iaitu pergerakan next pump. So apa, kita tengok stock RSI duduk di daily semuanya sedang menuju ke oversold. RSI juga oversold, hampir oversold. Tu meaning good untuk long term nanya. Good untuk long term, seperti RSI drop ke bawah oversold, dan ini adalah good untuk momentum untuk Solana break kita punya channel ni, small channel dan big channel ni, di mana small channel ni akan lead price kita pergi ke kawasan almost 35k, $35 USD per coin. So itulah good meaning untuk Solana. Siapa-siapa nak invest untuk long term, ni adalah masanya sebelum dia break kita punya channel ni, sebelum dia pergi ke 38, dan seperti kemarin insyaAllah kita akan ada sekian mungkin rejection ke 25 tunggu untuk buy balik untuk next push ke atas. So current time adalah good untuk siapa-siapa DC untuk collect ataupun dapatkan dia punya all in, dapatkan dia punya coin untuk holding sampailah tahun 2025. Itu untuk Solana. So next coin kita akan tengokkan further kita terangkan tu, tolong tengokkan Rose dan Cardena tu, So first kita akan tengok KDA dulu. KDA ataupun Cardena. So Cardena macam juga akan untuk di daily masih belum lagi breakout kita punya channel, dan apa pun tak perlu tunggu untuk break channel besar ni, cukup untuk tunggu break channel yang bawah ni, aku kata yang pertengahan ni. So break saja ni insyaAllah kita akan start price naik. So ini dalam below 1.45 sebelum breakout. So adakah good untuk buy currently. So untuk di Cardena macam sama juga menyatakan mana-mana dalam kawasan box orange ni adalah good untuk buy di Cardena, dan sekiranya price to drop lagi dalam bulan, jangan panik. Ini consider rezeki dalam kawasan 50 sen sebelum melakukan kenaikan. So ini adalah consider good position untuk anda letak position buy. Dan untuk buy tengok RSI berada oversold, store RSI berada oversold, great entry untuk siapa-siapa untuk long term. So itulah untuk KDA. Kemudian Rose USDT, lama juga tak tengok Rose ni. Rose USDT untuk di daily. So untuk di daily price dah pun break kita punya channel, cuma dia tak ada sebab movement yang drastic, tapi ini positif secara teknikalnya. Sebab apa, kita masih lagi berada above harga opening, kita ada support di kawasan 4 sen dan 2 sen, dan price dah breakout channel. So meaning ini adalah position sebenarnya, siapa-siapa nak in dah boleh pun. Yang ini adalah consider on in, dapatkan target, holding saja sampailah tahun 2025. So ini adalah position sebelum dia menaik. Sebab apa, price kita berada di kawasan kawasan support. So ini adalah kawasan yang sebagai investor kita nak buy untuk long term, dan make sure anda buy yang duit expected anda boleh loss, dan expected untuk untung adalah tahun 2025. So pembelian kawasan ni adalah consider
position buy yang paling cantik adalah perlu anda ambil untuk siapa-siapa yang minat untuk Rose ini untuk long term punya holding. Itulah untuk Rose. Kemudian Nextcoin, Cardino. Okay dah. So itu aja untuk pagi ni. So sekiranya anda berminat untuk type ruang komen, anda type saja ruang komen untuk tanya coin lah. Sebab apa? Untuk dalam bulan puasa ni, itu cuba nak buat live sebenarnya malam, tapi memang masa itu memang tak dapat sebenarnya. Dia ada kata kacau sikit dengan dia punya quarter time untuk dia tidur sebenarnya. So sebab tu gagal sikit buat live untuk dalam malam puasa ni. Tapi pun dia akan cuba sedaya upaya untuk buat live juga. Apapun dia akan maklumkan sekiranya ada live dalam Discord channel. Okay guys, waktu itu je pagi ni. Tak ada movement yang menarik apapun di altcoin. Yang tu sudah nantikan adalah di Matic. So insyaAllah Matic adalah antara coin yang akan buy untuk mungkin sebelum hujung bulan ni. Dalam bulan 3 ni kalau dapat rezeki, hari ni pun dah 27, 3 hari lagi, 4 hari lagi sebelum habis bulan 3. So pun tu tengah menanti untuk RSI di Matic. Di Phantom pun hampir jauh lagi. Cardano macam mana? Cardano pun masih jauh. So ini coin yang paling hampir Zul nak buy adalah currently untuk top 5 tu adalah di Matic. So insyaAllah Zul akan cuba buy Matic. Zul akan monitor untuk currently. Sekiranya Matic drop ke oversold, RSI oversold, Zul akan grab untuk sedikit DC untuk Matic untuk long term. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa anda next review. Assalamualaikum. Selamat puasa. Bye bye.